Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Sihat? Baik, alhamdulillah. Yang saya hormati Tuan Saudari Pengerusi Majlis, yang berbahagia yang dikasihi Go Diamond kita, para pemimpin, tuan-tuan dan puan-puan yang mendengar secara langsung malam ini, dan juga tuan-tuan dan puan-puan yang menonton di kemudiannya rakaman. Baik, alhamdulillah untuk malam ini saya diberi kepercayaan untuk berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan satu tajuk yang sangat penting untuk kita dalam menjalani perniagaan Shangho. Baik, apakah tajuk tersebut? Baik, tajuk tersebut ialah persediaan diri untuk menjalankan perniagaan Shangho. Okey. Apakah persediaan yang perlu kita lakukan untuk kita menjalankan perniagaan Shangho? Kita dah belajar. Mungkin dah ikut banyak teori, dah ikut banyak kelas dan meeting, tetapi masih ada lagi di kalangan ahli Shangho kan, ataupun saya sendiri dulu masa awal-awal kadang-kadang masih terpinga-pinga kan, nak buat apa, nak buat bisnes Shangho nak buat macam mana, nak buat apa yang kena buat. Datang datang seminar, datang meeting, datang training, tapi masih lagi tak tahu step, langkah untuk menjalankan perniagaan. Jadi alhamdulillah pada malam ini saya juga saya yang sama belajar untuk mengulang kaji dan berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan supaya boleh kita bersama-sama mengamalkan dan boleh bergerak dengan kita pelajari ilmu persediaan diri untuk menjalankan perniagaan Shangho. Okey. Jadi pertamanya yang kita nak belajar adalah pada malam ini, iaitu tentang bagaimana mendekati prospek, sell, sponsor one to one and servicing. Bahasa orang putih pula. Bahasa Melayu ni ialah menjual, menaja dan servis kepada downline ataupun ahli di bawah kita. Baik, pertamanya untuk kita menjalankan perniagaan, mesti ada dalam fikiran kita bahawa bisnes Shangho ni dah ada 4 kehebatan dia. Ya, terdapat 4 kehebatan dalam bisnes Shangho. Pertama, kita ada produk yang sangat hebat, yang diiktiraf selamat dan berkesan, ya, yang telah melalui pelbagai penyidikan, yang telah matang dalam pasaran lebih 30 tahun. Yang cukup hebat. Yang kedua, kita ada syarikat yang sangat kukuh dan mantap, yang mana telah lebih 35 tahun, bahkan lebih lagi saya rasa, berada di Malaysia, bermula di Taiwan, berkembang di Malaysia dan beberapa negara yang lain, dan masih kekal relevan sehingga ke hari ini dengan ISO daripada antarabangsa. Masya Allah, cukup hebat, dan pelbagai fasiliti kemudahan penyelidikan, ladang, penghilangan dan sebagainya. Ya. Kemudian kita ada yang ketiga, plan pemasaran yang cukup hebat. Yang mana masih sama lagi daripada awal sehingga hari ini, itulah plan pemasarannya yang telah berjaya menghasilkan ramai orang yang hebat, yang berpendapatan yang baik, mampu membantu keluarga diri serta orang lain, yang sesuai untuk semua golongan. Sama dengan orang yang apa dia, yang tidak ada apa-apa pengalaman, pengetahuan tentang perniagaan, nak bermula berniaga, sehinggalah orang yang lebih daripada itu lagi. Kemudian kita ada sistem pendidikan yang keempat. Ha, kita punya bisnes Shangho ni ada sistem pendidikan yang educate kita, yang mengajar kita, mendidik kita, memberikan ilmu pada kita, persiapan untuk berbisnes. Kalau macam kita Shangho, bisnes berkaitan dengan kesihatan, maka kita diajar tentang ilmu kesihatan, ilmu produk dan juga ilmu tentang pemasaran dan sebagainya yang kita boleh belajar. Jadi 4 perkara ni sebenarnya cukup hebat dalam bisnes Shangho. Kalau kita lah nak buat bisnes, kita hanya membawa diri kita saja sebenarnya. Sebab Shangho dah sediakan 4 benda ni. Produk, syarikat, marketing plan, plan pemasaran dan sistem pendidikan. Semua dah cukup hebat. Tinggal hanya kita sahaja menyediakan diri kita, membawa diri kita ke dalam Shangho untuk menjalankan bisnes. Cukup hebat kan, dan mudah. Semua orang boleh berpeluang untuk berjaya dalam bisnes Shangho. Baik. Apakah persediaan yang diperlukan untuk menjalankan bisnes Shangho? Persediaan pada diri kita, ya. Pertama, persediaan pada diri kita sendiri. Iaitu diri kita sendiri mesti ada ilmu. Kalau tak ada ilmu, kita tak boleh menjalankan perniagaan Shangho dengan baik. Kenapa ilmu tu sangat penting? Sebab dalam Shangho ni kita nampak kita ada produk,
kita ada syarikat, kita ada plan pemasaran, kita ada sistem pendidikan. Semua ini elemen asas untuk kita menjalankan dengan Shang Ho. Kalau kita tidak ada ilmu tentang produk, tidak ada ilmu tentang syarikat, tidak ada ilmu tentang plan pemasaran, bagaimana mungkin kita boleh menjalankan bisnes Shang Ho dengan baik? Contohnya kalau kita pergi universiti, kita daftar masuk universiti tetapi tak pergi kelas, kan, tak pergi kuliah, tak masuk kuliah, tiba-tiba kita nak grad, nak mengaku graduan daripada universiti, mana mungkin, tak boleh kan, sebab kita tak lepas, tak kuliah pun tak datang, ponteng je, kadang-kadang ada, kadang tak ada. Tak boleh, kita kena mesti berdisiplin untuk mempelajari ilmu, menimba ilmu dalam perniagaan Shang Ho. Okey. Yang kedua ialah peralatan ataupun kemahiran. Persediaan diri kita, kita mesti ada tools yang cukup, yang betul serta kemahiran yang betul untuk menjalankan bisnes Shang Ho. Nampak macam susah sebenarnya, macam susah. Tetapi sebenarnya tidak susah. Sebab Shang Ho dah sediakan Syahsyo lagi. So, Shang Ho telah menyediakan suatu sistem untuk kita follow step by step, langkah demi langkah. Kalau kita betul-betul ikut langkah demi langkah, nescaya insya-Allah mudah bagi kita menjalankan bisnes. Andai kata kita tak tahu langkah-langkah tersebut, kita miss, mungkin kita akan rasa terlepas ataupun terawang-awang kan, mencari ke mana arahnya. Baik, kunci kejayaan untuk melaksanakan perniagaan Shang Ho ialah nombor satu, mesti kita merancana plan tindakan kita. Bila kita buat bisnes, kita ada plan tindakan kita, mesti kena rancang. Fokus aktiviti bersama ahli dan tim. Non-stop action and follow up. Dan tingkatkan penajaan dan ahli. Ini kunci yang pertama. Kunci yang kedua, tingkatkan ilmu pengetahuan. Hadiri semua seminar, event, training. Mahirkan diri dengan produk dan plan pemasaran. Yang ketiga, memberikan training sistem kepada ahli tim. Yang kedua. Yang ketiga ialah kunci yang ketiga, menjadi contoh kepada rangkaian. Kita bila nak cari downline kan, cari ahli di downline bawah kita, kita mesti persiapkan diri kita, kita ialah contoh pada downline kita. Jadi sebab apa? Sebab kita mesti jadi orang yang menggunakan semua produk Shang Ho. Kalau kita cerita pasal Green Z, pastikan kita guna Green Z. Kita cerita pasal Link Z, pastikan kita pernah guna Link Z. Dan kalau boleh amalkan, kan? Amalkan. Dan kita mesti menampakkan peningkatan kejayaan dan pendapatan. Kita juga mesti berusaha. Sebab dalam Shang Ho ni kita akan nampak keunikan bahawa kita nak berjaya, kita kena bantu yang bawah berjaya. Nanti saya akan cerita lepas ni macam mana ini boleh berlaku. Dan yang ketiga adalah beretika. Bila menjalankan bisnes, nak berjaya dalam bisnes betul-betul, kena beretika, tak boleh diskaun, tak boleh cross line sale. Sebab itu kalau kita tengok tahun-tahun sebelum ni berleluasa ada yang mengiklankan di platform e-commerce, ya, tadi kenakan tindakan disiplin. Dan semua tahu bila kita masuk login portal nak beli barang kan, akan keluar notis. Shang Ho maklumkan bahawa orang-orang ini tadi ditahan keahlian mereka, digantung keahlian mereka kerana tidak melanggar etika. Ini tiga kunci kejayaan yang sebenarnya penting kalau kita nak berjaya dalam bisnes Shang Ho. Macam mana nak nampak ini kunci, macam mana cara untuk melaksanakan kunci ni, kita akan cerita kejap lagi. Baik. Pertama, persediaan ilmu. Kalau tengok dalam Shang Ho ni, kita setiap minggu kita belajar, kita ada pelbagai tajuk yang kita bincangkan. Sebab semua tajuk-tajuk yang kita kongsikan, kita diskusikan, kita bincangkan setiap minggu ni semua ada sukatan dia, silibus dia yang telah disusun secara sistematik dan teratur, memenuhi keperluan kita untuk menjalankan perniagaan Shang Ho. Adalah sangat rugi kalau kita terlepas peluang untuk belajar mengikuti kelas-kelas begini sebab susah nak dapat di mana-mana. Kalau ada rakaman sekalipun, belum tentu lagi kita akan tengok. Sebab kadang-kadang bila ada satu acara yang kita buat ni, kita ada mindset masa kita, diri kita, ini mesti datang. Hari sekian-sekian, pukul sekian-sekian kena datang untuk tengok. Kita dah menyediakan diri kita. Tapi kalau untuk tengok rakaman, kita kena buat benda yang sama. Kita, okay, masa ni saya nak tengok rakaman ni sampai habis. Sebab kalau tengok sekerat-sekerat, dia takkan dapat. Dia takkan dapat sepenuhnya impak. Tidak sama seperti orang. Kecuali memang dia gigih dan tekun untuk belajar dan memang tak ada masa lain. Alhamdulillah, insyaAllah dia akan berjaya juga. Sebab kita nak pastikan bahawa kita ni ada ilmu. Tidak terlepas daripada sistem pendidikan yang Shang Ho tawarkan.
Yang kedua ialah, selain daripada online meeting ya yang dibuat oleh kumpulan kita, dibuat oleh upline kita, pemimpin kita, kita juga boleh mempelajari, belajar lebih lagi melalui portal e-learning yang Syongho buat, iaitu e-learning Syongho, dalam singkatan dia els.syongho.net. Di sini kalau tuan-tuan boleh akses, boleh belajar juga pelbagai perkara tentang produk, tentang sistem, tentang penyakit dan testimoni yang disusun dalam begitu sistematik sekali. Kita boleh baca, boleh tengok. Kalau saya boleh share sekejap. Okey, contohnya. Bismillah. Okey. Okay, saya tunjuk bagaimana cara untuk kita menggunakan, sebab sangat rugilah kalau kita tak menggunakan sistem ni, kerana Syahul dah susun begitu kemas, sistematik untuk kita guna. Okey, semua nampak bila kita buka portal ni, e-learning ni, so di bawah tu akan ada ruang selamat datang. Di situ kita akan membawa masuk nombor keahlian kita, 3, 2, 1, 3, 4 dan kata laluan. Nombor keahlian kata laluan adalah kata laluan sama seperti kata laluan kita masuk portal untuk beli barang, beli produk, sama. Kalau tuan-tuan belum pernah cuba login portal beli barang, mungkin susah nak masuk e-learning ni saya rasa. Jadi kena cuba login dulu first time di portal untuk kita set up password pertama kali. Kan, kalau belum pernah buat, buat, cuba masukkan untuk new registration ke, dan masuk nombor keahlian, kita katakan lupa password. Biasa password pertama kali nombor IC biasanya. Kan, kemudian dia minta set up password baru. Kemudian dia akan minta confirmation code. Dia akan hantar kod ke nombor telefon yang didaftarkan. Sekarang senang sikit, kalau dulu payah nak ada email. Sekarang ni email, kalau tak ada email, nombor telefon. Biasa macam tu lah saya pernah buat dekat downline saya tahun lepas, macam tu untuk daftarkan dia. Okay, jadi kita buka, masukkan password kita contohnya. Okey. Kalau nak kekal masuk, tak nak login kali kedua, tik je kekal masuk. Kemudian log masuk. Okey. Okey, dia lambat sikit loading. So sini banyak info lah. Allah Akbar kabiran. Okey, baik. Jadi apa yang saya boleh tunjukkan di sini adalah, pertama, kita lihat ni ada satu ruangan namanya Koto System. Di situ kita boleh tengok ada Mr. Ku beri ucapan motivation, ucapan inspiration untuk kita buat bisnes. Kemudian ada info tentang produk courses contohnya. Dia ada 2 bahasa, ada 4 bahasa sini, bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa China dan bahasa Indonesia. So dia dah track kita dah. Kita dah ikut habis ke belum kursus ni? Untuk kursus Lindsay, berapa persen dah selesai? Saya masih 0% lagi. Makanan kesihatan, ada 5 topik, 2 topik. Ada minuman, ada courses untuk skincare, courses untuk V-care sebagainya. Cukup lengkap lah. Setiap slot produk tu semua ada. Kan? Kemudian, ni tentang info produk sahaja. Kemudian sistem dan anda, webinar yang pernah Syahor adakan, juga ada rakaman di dalamnya. Semua ni, bahasa Cina, bahasa Inggeris. Kemudian apa lagi sistem dan anda ada? Ada organisation course, ada info sharing. Ni basic course lah. Kalau info sharing ni, boleh tengok juga nanti. Soal jawab pakar. Testimoni pada juga. Saya tak jumpa testimoni mana ni ya. Produk testimoni, sorry. Bahagian produk. Di bawah tu ada 2 kan, produk courses. Satu bawah dia lagi, satu produk testimoni. Saya klik sekali lagi. Okey, pada produk courses dan produk testimoni. So, kita klik produk testimoni. So, dia akan keluar testimoni berkaitan dengan produk. Contohnya, Targeted Lindsay, CEO Cafe, Shangho, dan sebagainya lah. Saya ambil contoh satu, Yongken Ganoderma 2 ataupun kopi lah. Saya ambil kopi ya. Okay, saya buka kopi. So dia ada testimoni berkaitan dengan penyakit kanser, anemia, kanser rahim, lebih overweight,
triple bypass sebagainya. Ni antara testimoni di bawah produk CO Cafe. Banyak juga sinilah. Saya ambil contoh lah. Contoh satu, penyakit anemia dan kanser rahim. Okey, ini gambar orangnya. Nama siapa, umur 17 tahun. Ceritalah, masalahnya bahasa Inggeris. Ya, kena translate. Cara dia makan produk macam mana, sejak bila dia ambil. Dia makan dengan 2 kapsul Ganoderma. Dia detail lah sampai dia sembuh. Begitu juga penyakit lain. Ni antara benda yang kita boleh belajar lah. Kalau kita rasa agak terhad, susah nak cari info dekat WhatsApp, tak jumpa, tak nak cari, tak jumpa nak cari, tak tahu save di mana. Berbalik pada sistem Syam Ubat ni, boleh kita refer terus. Okey, baik. Okey, seterusnya. Okay, bismillah. Okey, sambung pada slide kita. Okey. Jadi, itu yang kita boleh dapatkan sumber ilmu kita. Dan kalau kita terlepas, boleh tengok ulangan di YouTube, di Facebook, atau tanya upline kita, boleh tak dapat rakaman tajuk sekian-sekian di mana. Dan upline kita akan bantu untuk kita dapatkan. Sebab kita nak pastikan bahawa nak bantu semua orang yang nak buat bisnes berjaya. Sampai berjaya macam mana Gold Diamond kita, Diamond berjaya. Itulah harapan kita, nak bantu semua orang berjaya. Baik, yang kedua tadi, pertama ilmu, yang kedua peralatan ataupun kemahiran. Ini sangat penting untuk kita ada. Selain daripada ilmu, peralatan kemahiran juga sangat penting untuk kita praktik balik, untuk kita mengamalkan apa yang ilmu yang kita belajar tadi. Pertamanya, yang terbaru lah, bukan terbaru sebenarnya, tapi dah lama, saya difangung dah lama, cuma ada dalam sistem e-learning juga, pasport kejayaan. Pasport kejayaan ini sangat membantu bagi orang yang baru saja nak mengenali bisnes Syongho, yang nak cari guideline, nak cari bimbingan. Macam mana nak buat bisnes Syongho, boleh ke saya buat, macam mana saya buat sampai berjaya. Dan pasport kejayaan ni salah satunya lah ke guys, macam bimbingan. Bukan guideline pun, dia macam boleh katakan macam bukan mind mapping, macam menu yang agak menu yang friendly untuk bantu kita. Kalau sekarang ni, kalau siapa yang sempat ada buku, mungkin akan ada buku kan, buku pasport kejayaan ni. Cuma tak semua orang dapat. Dan kalau tak semua orang dapat, tuan-tuan semua dan puan-puan semua boleh mengambil manfaat melalui pasport kejayaan dalam bentuk elektronik. Di mana? Di sistem e-learning. Kalau kita perasan dalam sistem e-learning tadi ni, di atas tu dia ada gambar belon udara panas berwarna pelangi. Ya, saya tunjukkan sekejap ya. Okey. Di sini. Di sini ada belon udara panas warna pelangi. Jadi di sini bila kita klik, dia akan keluar pasport kejayaan ni. Okey. Baik. Itu yang pertama. Kemahiran pertama, kalau boleh kita gunakan pasport kejayaan ni. Kalau tak dapat, tak apa, kita pergi pada yang kedua. Okey, yang kedua ni, bila kita dah jadi ahli, kita dah guna produk dan kita decide untuk buat bisnes. So, apa yang kita kena buat? Pertama ialah kita kena ada kemahiran membina network. Macam mana kita nak dapat kemahiran membina network? Okey, pertama ialah langkah pertama untuk kita buat bisnes, kan? Kita dah ada ilmu tadi. Langkah pertama, kita membuat senarai nama. Buat senarai nama. Prospek-prospek ataupun calon-calon yang mungkin kita boleh jumpa untuk jadikan dia ahli, untuk jadikan dia rakan bisnes di bawah kita. Okey. Macam mana cara kita nak buat senarai nama ni? Baik, sebelum kita buat senarai nama, kita akan pilih nama. Jadi ada beberapa garis panduan yang dinasihatkan untuk kita buat garis nama ini. Pertamanya ialah jangan berprasangka. Iaitu jangan kita menilai terlebih dahulu sama ada pihak lain nak masuk Syongho ke tak masuk Syongho. Kadang-kadang bila kita tengok nama, kita dah prejudis dah. Kita dah buat prasangka, ni mungkin tak nak kot, ni dah kaya ni. Yang ni mungkin dia tak suka buat macam ni. Kita dah ada prasangka bermacam-macam. Jadi tak boleh buat macam tu. Buang prasangka tu, ambil je nama tu dulu. Pick je nama tu dulu. Ya? Yang kedua, kenalan kita, anggaplah nama-nama ini, kenalan ini ialah sumber keuangan kita. Mana tahu dia ni adalah orang yang akan beli banyak produk kita. Mana tahu mereka ini adalah orang yang jadi leader, pemimpin di bawah kita.
Lebih baik, lebih banyak senarai nama. Lagi banyak senarai nama, lagi baik. Dan yang ketiga, kemaskini secara tetap. Meneliti senarai nama. Di senarai nama tu katakan hari ni baru start buat. Hari ni katakan baru dapat 13. Contohnya. Jangan hari ni 13 yang tu je lah sampai 2 bulan kemudian pun 13 tu je. Bertambah dari semasa ke semasa. Katakan balik malam ni tengok-tengok saya check balik duduk di meja tengok-tengok ada lagi ni jumpa orang ni tadi jumpa orang ni boleh masuk lah boleh masuk sebagai nama untuk kita dengan prospek every day setiap hari sentiasa kemas kini tambah je nama nak buat apa tu kemudian dulu tu tambah nama untuk kita fikirkan akan datang untuk aturkan temu janji esok lusa sebagainya kalau ada sebarang nama yang datang dalam minda kita letakkan ya okey macam mana nak buat senarai nama ni kan. Baik, caranya ialah pertama, selalu kita akan tengok melalui senarai telefon kita. Tapi senarai nama ni boleh jadi macam-macam. Pertama boleh jadi daripada visual ataupun dari segi sudut pemakanan. Maksud makanan ni bila kita pergi kedai makan, pergi beli makanan di kedai, pergi restoran ya. Mana-mana tempat yang kita beli makanan di penjaja ke, situ sumber boleh dapatkan nama juga bersembang dengan penjaja, bersembang dengan tukang ambil order, bersembang dengan siapa-siapa saja yang di kedai makan tu, kan? Orang-orang yang dalam kedai makan tu, kedai kek ke kedai roti sebagainya. Kedua, pakaian, maknanya dobi. Benda-benda tempat yang berkaitan dengan pakaian, dobi ke makcik jahit baju ke, orang kerja jual pasar pasar raya baju ke kan? Dan sebagainya. Dan yang ketiga penempatan. Penempatan ni kediaman lah. Maksud kediaman. Jiran kita, JKKK, komuniti setempat, AJK Surau Taman ke, orang yang hantar tong gas ke, pengawal sekretariat ke, macam-macam. Sesiapa saja yang berada di kediaman taman kita. Okey, baik. Kemudian pekerjaan, tempat kerja kita, rakan sekerja, penyelia kita ke dan sebagainya. Kemudian orang yang kita jumpa dalam perjalanan, seperti pemandu teksi ke, orang Grab ke, orang yang repair basikal motor kita ke, yang pusat servis ke, pengutip tol kalau sempat sembang, syarikat penerbangan ke, pramugara, pegawai ke sebagainya, boleh. Saudara mara, adik-beradik, ibu bapa sebagainya, sepupu ke pakcik, makcik, saudara mara kita. Hiburan ni maknanya rekreasi lah, rekreasi. Orang di pusat gym ke, agensi pelancongan ke, tempat golf kita ke, orang yang kita jumpa di panggung wayang ke, ya, kedai buku sebagainya. Pendidikan, sekolah, tuition, taska, ya, cikgu, kawan cikgu, anak-anak ibu bapa, macam pusat-pusat akademik yang lain macam kelas mengaji ke, kelas memanas apa-apa pun, ya, itu semua ialah prospek yang kita boleh jadikan nama untuk kita bubuh dalam senarai kita. Kan? Okey, baik. Ini antara idea lah yang Sean Ho suggest pada kita untuk bantu kita. Sebenarnya tak susah. Katakan sebab apa? Sebab kadang-kadang kalau kita tengok pada senarai nombor telefon, ada orang mungkin dia tak kontak dengan ramai orang. Dia balik-balik 5 tahun, 500 orang je dalam nombor yang dalam senarai buku telefon bimbit dia. Jadi mungkin jadi satu penghalang bagi dia. Sebenarnya tidak. Sebagaimana dia hidup tu bersosial, pergi ke tempat ini, restoran, dobi sebagainya, adalah ramai orang akan jumpa. Ya, okey, baik. Kemudian orang-orang yang kita jumpa tadi ni, di tempat-tempat tadi ni, kita klasifikasikan. Ya. Kalau tak dapat nama penuh pun tak apa. Nama pun tak apa. Nama, tempat dia. Contohnya, Sabri Kedai Dobi. Contohnya, Sabri Kedai Dobi. Ami Kedai Burger. Contoh begitu. Bubuh je macam tu kan. Nama ringkas, nama panggilan. Asalkan tahulah siapa. Dan kita klasifikasikan orang-orang ini. Adakah orang ini jenis kenalan mesra? Kenalan mesra ni mudah ajak sembang. Mudah ajak pergi minum. Mudah untuk kita borak. Tak rasa pelik. Yang kedua adalah kenalan sejuk. Bukan sejuk kata tak. Sejuk ni maknanya dingin sikit lah. Kita kenal. Tapi lama dah tak berhubung. Lama tak mungkin. Kawan sekolah kita dulu ke, kawan matrik kita dulu ke, kawan universiti kita dulu ke. Tapi lama tak berhubung. Yang ketiga kenalan biasa. Kenal.
tapi tak biasa berhubung. Tak biasa berhubung. Yang keempat, orang asing. Saya mengenali dia, tapi dia mungkin tak mengenali saya. Ini pun potensi juga. Kita kenal dia, tapi dia tak kenal saya. Contohnya, di taman kita ni, kan, ada orang yang kita kenal dia, tapi tak kenal kita. Kita nampak dia ni rajin pergi masjid ke, ataupun suka sangat pergi lobi ni, tapi tak sempat lagi beramal mesra sebagainya. Orang asing lah. Okay, orang yang tak pernah kenal pun. Okey, jadi dah tahu jenis klasifikasi begini, langkah seterusnya ialah mesra melalui sembang. Membina persahabatan dan kepercayaan secara beransur-ansur. Nanti sekejap lagi saya akan ceritakan macam mana kita nak mesra melalui sembang. Apa idea-idea kita boleh bincangkan. Baik. Jadi nama-nama yang kita dapat tadi ni, kita buat satu jadual begini. Sama ada kalau orang yang tu boleh, orang tu pandai, di kalangan tuan-tuan dan puan-puan, ada yang kemahiran menggunakan komputer, boleh menggunakan melalui komputer. Ataupun kalau tak tak tahu, tak ada komputer, boleh je buat manual pakai kertas A4. Kan? Pakai kertas A4, ya, kertas A4, buat kolom begini. Saya pun buat kolom begini, kolom pakai kertas A4 saja. Kertas A4 dan tulis nama. Update nama. Mungkin hari ni sikit tulis nama. Dan kemudian tuliskan apa tindakan kita nak jumpa dia, pernah jumpa ke, pernah berhubung dengan dia ke. Contoh beginilah. Contoh sini buat Ali. Ali ni kenalan mesra. So bila orang dah mesra, dah biasa kita sembang, kita boleh ambil langkah seterusnya iaitu cerita kafe plan 111, plan CEO. Kemudian ada juga nama ni ketua kelas sekolah menengah kita dulu. Dia ni orang yang kita kenal tapi lama tak berhubung. Yang ni kita cadangkan perjumpaan, jumpa dulu, hubungkan silaturahim. Ya, kemudian pengurus bangunan, kita duduk apartmen. Pengurus bangunan, ini kenalan biasa. Kita mungkin boleh ambil tegur siapa, bersembang, ya. Okey. Kemudian pemilik gerai. Gerai ni orang asing, bukan sekitar kita. Mungkin gerai di depan sana ke tempat kerja kita ke, maka jadikan pelanggan tetap. Pelanggan tetap. Dan ajak bersembang. Ajak bersembang, pergi bersembang dengan dia dan mungkin boleh sajakan dia gunakan produk Shonho seperti kopi CEO, teh lucun untuk letak di kedai dia, kan, daftarkan jadi ahli ke sebagainya. Okey, ini senarai dulu, kan, cerita senarai dahulu. Buat dulu senarai ni. Ni first step dia kalau nak buat bisnes. Kalau tak ada, boleh mulakan. Baik, kemudian persediaan sebelum kita buat session. Kita dah ada list nama tadi, dah buat, dah senaraikan. So, sebelum kita berjumpa dengan set up buat appointment, maka kita kena ada persediaan ni dulu. Pertama, kena ada nota untuk cerita pasal kopi dan green tea. Kopi atau green tea lah, atau lactoberry, apa saja nota. Kita printkan nota kita tu. Printkan nota kita, stapler, satu kopi, satu green tea, ya. Okey, print. Jangan print satu set je. Print lebih sikit. 5 set. 3 atau 5 set begitu. Kopi 3, green tea 3. Kemudian yang kedua, ada print nota untuk plan 111. Plan green tea. Printkan siap-siap. Supaya kita boleh, bila kita jumpa cerita, kita boleh bagi pada dia. Yang ketiga, ada produk. Kalau boleh ada produk lah. Sekurang-kurangnya kopi dan green tea. Dan ada set untuk buat kopi. Kalau boleh sediakan set seperti mana GD kita nak tunjuk dulu set untuk buat kopi, cawan, flask air panas. Semua kita ada. Tidak ada satu beg untuk simpan set kopi dan ada satu bekas ataupun beg ke untuk kita simpan nota dan nota plan satu. Dan kalau boleh sebenarnya yang terbaik ialah nota-nota kopi, green tea atau berry, satu nota plan satu-satu ni semuanya kita buat satu set, satu file. Kita ada file macam ni kan. File murah-murah macam ni je. Yang mana kita buat tebuk lubang, kita bubuh nota dalam. Satu set setiap file. So, bila kita bagi kat dia ni, bila kita bagi dekat prospek, bagi dekat downline kita, nampak macam kita profesional untuk kita buat bisnes. Macam orang jual kereta kan, kadang dia bagi apa? Dia bagi brochure, pamphlet kereta. Kalau orang jual rumah, dia bagi pamphlet rumah. So, orang teruja tengok. Sebab balik rumah dia tengok lagi. Kadang dia termenung berbawah bantai. Kita pun sama, boleh buat sediakan bahan untuk mereka simpan balik tengok.
Tapi bukan untuk balik tengok je. Sebelum bagi dia balik tengok tu, kita kena cerita nanti kat dia. Nanti kita sebut je lagi. Tapi kena bagi bahan kat dia. Kemudian kita juga kena belajar yang keempat, belajar daftar online. Kalau nak buat bisnes, nak tak nak kita kena belajar bagaimana nak gunakan sistem online. Terutamanya nak daftar ahli. Nak daftar ahli. Sebab sekarang ni kita dah ada daftar e-registration. Tak pakai borang. Borang ada, tapi kena bayar. Jadi kalau daftar, kalau kita belajar sistem ni, kita boleh register terus. Kalau duduk jauh, duduk di luar daripada KL Lembah Kelang, belajar senang je nak register ni. Ya. Tapi kalau katakan masih belum mahir lagi, boleh saja minta upline daftarkan. Sebab bila upline daftarkan, contohnya saya ada downline dan downline saya ni ada ahli baru nak didaftarkan dan downline saya ada voucher percuma, maka saya boleh bantu tanpa saya masuk login ke dalam dia punya sistem. Sebab saya upline, saya masuk sistem saya saja, saya registration kan, dan di penghujung tu saya boleh masukkan nombor di dalam sistem tu sendiri. Semasa daftar, saya masukkan nombor ahli downline saya tu. Kemudian bila nak dekat ujung tu akan keluar satu tempat untuk voucher. Kalau dia ada voucher, bila klik nampak ada kod voucher, ada 2 ke 3 ke kan. 2, ada 1, ada satu-satulah. Bergantung. Kalau tak ada, tak ada lah. Okay, saya gunakan voucher tu. Maka automatik saya dah boleh bantu daftarkan downline untuk downline saya. Begitu. Dalam saya nak belajar, kita boleh bantu dia. Nanti next time jumpa, tunjuk kat dia. Ya. Okay, baik. Next time kalau jumpa downline kita, boleh ajar lagi. Kadang ajar sekali mungkin lupa. Kan? Kita boleh ajar sekali lagi lah. Kalau kita kena pasti, dia boleh mahir lagi untuk buat. Yang kelima ialah set bahan fotokopi untuk bagi pada prospek dan ahli baru. Ini sama je macam tadi lah. Macam nombor 1, nombor 2 tadi. Cumanya kena set dalam bentuk file. Dalam bentuk file tadi untuk kita bagi kat dia. Memang kena ada spare. Sentiasa simpan dalam simpanan kita. Persediaan begini, di mana saja kita pergi, kalau in case ada jumpa siapa dan kita nampak boleh cerita terus, kita boleh gunakan. Boleh gunakan terus, dah ada sedia ada. Ya. Yang keenam, flip chart. Okay, flip chart ni kalau saya difahamkan sekarang mungkin tak ada. Kan? Tapi kalau dulu ada. Kalau saya dulu, saya ni dah ada flip chart. 3 jenis flip chart saya ada. Kan? 10 tahun lepas. Tapi dalam tempoh 10 tahun tu, dengan adanya flip chart tu, belum boleh jadi lagi diamond. Belum lagi. Tapi tu jangan risau. Kalau tak ada flip chart ni, bukan tak jadi diamond. Ada je di kalangan kita, sahabat kita yang dah di diamond tapi belum dapat flip chart lagi. Sebab, yelah, bergantung pada kita, kreativiti kita. Teknologi banyak sekarang. Bahkan kalau tuan-tuan mahir guna komputer, saya ada je flip chart dalam bentuk PowerPoint. 10 set kan ada dalam bentuk PowerPoint. Cuma masalahnya kalau kita nak present di restoran, nak present di rumah, tempat-tempat yang tak ada untuk alat pemancar elektronik, TV ke sebagainya, agak terbatas kan. Jadi kalau ada flip chart lebih baiklah. Kita boleh print kot, boleh print 5 minit sendiri. Ya. Okey, ini persediaan kita. Pastikan kita ada. Ya. Okey. Sebab kalau tidak ada persediaan tadi ni, kalau ada keenam-enam perkara ni, dia akan membantu kita punya presentation berjalan dengan lancar dan baik. Kalau tak ada, jadi masalah. Kejap nak cari, nak tunjuk, nak cerita tapi kejap tak jumpa, cari-cari jumpa, sekeping pun tak ada. Lalas upline yang ikut kita akan bagi. Upline yang kita bagi. Pernah saya dulu nak present dekat prospek tapi tidak ada bahan bawa. Upline Go Diamond kita ada bahan. Ada. Go Diamond kita dah bersedia dah. Sebab kita tak bersedia. Kalau kita nak berjaya, kita kena buat macam tu. Kalau kita tak buat macam tu, maka lambat lagi lah kita nak berjaya. Cepat-cepat kita tiru. Tiru cara upline kita. Okey, baik. Ini 10. Flip chart kita ni 10 keping je. Dia tak banyak. Cerita tentang ni yang muka pertama. Ya. Muka kedua. Ketiga, pasal impian kita mula-mula ni, wang masa dan kesihatan. Tentang asal-usul Lindsay. Tentang betapa hebatnya Shangho rangkaian di seluruh Asia. Produk-produk Shangho, fungsi-fungsi Lindsay, keberkesanannya sekali, kemudian pengiktirafan terhadap Lindsay, gambar rajah kesihatan fizikal, sistem-sistem yang ada dalam tubuh badan kita, kemudian tanda-tanda awal selepas makan Lindsay apa dia, kemudian ada krisis, ada satu flip chart tentang krisis penyembuhan,
Ada tentang bonus-bonus dalam bisnes Syongho. Ada juga tentang 3 ganjaran dalam perniagaan Syongho. Tapi untuk kita gunakan flip chart ni, dia bukan boleh main guna macam tu, tak boleh. Dia kena belajar cara untuk gunakan slide ini pada keadaan yang betul dengan tujuan yang betul. Bukan boleh kita present 1, 2, 3, tidak. Kadang-kadang nak cerita tentang penyakit, tak perlu kita cerita terus tentang bisnes, tak perlu. Dia ada cara je lah. Untuk belajar ni kita kena tengok pada tajuk nanti, kita kena tengok pada slot cara menggunakan flip chart. Saya rasa sebenarnya dah ada dah tentang flip chart. Mungkin kita boleh tengok rakaman, cara rakaman tentang bagaimana untuk menggunakan flip chart ni. Okey, baik. Kemudian langkah pertama tadi kita buat senarai, senarai nama. Yang kedua, mengatur ataupun menjemput untuk temu janji, appointment. Okey, pertamanya subjek jemputan kita, prinsipnya macam mana nak tentukan siapa nak jumpa dulu. Kita mulakan daripada yang rapat, mula yang rapat dulu sampailah kepada yang kurang rapat dengan kita. Yang dekat dulu, kemudian buat yang jauh. Jangan kita ambil yang jauh dulu. Kita ambil yang dekat dulu. Sebab kita boleh belajar dulu cara kita nak menghandle. Ya? Okey, baik. Boleh berbincang dengan upline. Macam mana nak susun appointment ni. Nak jumpa ni dulu ke, jumpa macam mana ke, jumpa siapa dulu, bincanglah dengan upline. Mungkin upline boleh bantu kita. Yang kedua, soalan tertutup. Setelah memberi salam dan bertanya khabar secara ringkas, terus menyatakan niat jemputan. Tetapkan masa dan tempat. Boleh gunakan kaedah pilih satu antara dua. Janji temu kita pada esok atau lusa. Yang mana lebih selesa untuk awak? Yang ni dialog yang formal sangat. Jadi saya tunjuk contoh dia. Okay, yang ketiga, bila dah tanya, dah sapa, dah terus nyatakan tujuan kita, sebab kita kan lapik-lapik kan, kona-kona. Kalau boleh, teruskan. Sebab orang yang kita jarang sembang ni, dia mungkin akan timbul syak, dia mesti ada apa-apa ni. Mungkin akan mengganggu masa dia. Bila kita direct to the point, dia tak akan rasa kita terganggu. Dia tak akan rasa kehadiran kita terganggu. Yang ketiga, setelah berjaya menetapkan temu janji, tak perlu berlengah lama. Setelah mendapat kepastian, bolehlah tamatkan perbualan. Dah bagi tarikh, dia setuju, okey, kita jumpa nanti, cukup. Jangan sembang bawa jauh pula. Nanti kan dia rasa kita orang yang mengganggu pula. Ya. Okey, baik. Jika temu janji tidak berjaya, kekalkan hubungan yang baik. Kalau tak berjaya setkan appointment, temu janji, dia sibuk sebagainya, jangan berputus hubungan. Tidak. Kekalkan hubungan yang baik. Kita bubuh, kita tanda dalam kita punya senarai ni, next date lah. Belum set up lagi ke, tulis nota. Nota untuk set upkan next appointment. Next appointment. Sebab dia mungkin sibuk. Contoh. Apa contoh-contoh yang kita boleh buat jemputan? Contoh kita tanya, salam. Ini Budin ke? Saya Main, kawan study group Matrik Gombak 2005 dulu. Ingat kat kau lah. Dengar cerita kau duduk Putrajaya. Aku duduk area ni juga. Jom jumpa Sabtu ni pukul 8. Dekat kita sarapan dekat nasi lemak lofa. Boleh? Contoh. Kita beritahu terus. Nak jumpa hari apa, pukul berapa, tempat kat mana. Sebab kalau kita tak tetapkan hari apa, pukul berapa, kat mana, dia takkan jadi fix. Dia masih lagi takkan jadi. Dia pun rasa macam tak boleh putuskan sesuatu perkara. Bila kita letakkan terus hari, masa, tempat, nampak dah tetapkan satu keputusan yang tak perlu lagi difikirkan panjang. Kemudian plan. Plan bawa kopi set. Sebelum jumpa ni plan dah bawa kopi set, bawa beberapa sajak kopi. Ya, bila sebut bawa kopi set ni, set cawan, air panas kan sebagainya. Beg kopi set tu, ataupun tak bawa beg tu terlupa ke, order air kosong panas satu. Air kosong panas satu, bancuh kat dia kopi tersebut dengan cara yang betul lah. Ni kena tengok dalam slot, dalam tajuk plan satu kopi CEO ya. Bancuh kat dia. Kata, Nah Budin, try kopi aku buat ni. Bagi dia minum, dengar apa respon setelah minum. Tu cara dia. Kan? Okay, cara yang kedua pula. Ni contohnya. Okay, saya baca ya. Salam, ini Syed Prudential ke? Aku ni Baihaki, kawan study group Matrik Gombak 2005 dulu. Tinggal kat engkau lah. Dengar cerita kau duduk Sungai Buloh. Jom kita ngetih boleh? Aku bagi location. Tempat VVIP punya. Tahu tempat kat mana? Dia duduk Sungai Buloh, kita ajak jumpa kat HQ. HQ Syongho. Kan? Senang je. Di semua kita.
Memang VIP lah tempat tu. Macam orang kaya-kaya kan. Kursinya cantik, office ni yang sejuk, yang sangat selesa. So kita bawa set kopi. Bawa kuih lah sebab situ tak ada bawa kuih. Bawa kuih, bawa kudak-kudak. Bawa yang ringan, yang bawa berat. Sekarang dia tak ada semangat nak bincang, nak cerita. Bancuh kopi kat dia. Hidang kuih. Dengar respon dia lepas dia minum sambil buka cerita. Sebab kalau kalau tengok contoh pertama, kita kena expand sikit belanja, keluar pergi tempat kan, pergi tempat yang kena keluar duit. Tapi kalau kita bajet tak ada, nak jimat lagi, bawa je datang Shang Ho. Sebab tempat dah ada, tak kena bayar apa. Kopi kita bawa. Bawa kuih sikit-sikit ke kan. Gitu je lah. Kuih RM1, kuih RM2, RM5 ke beli kan. Bawa sikit, hidang ada. Macam tu je. Ataupun kalau rajin buat sandwich sendiri kan, sandwich ke sebagainya. Hidang. Okey. Tu jimat lah bagi orang yang duduk sekitar Lembah Kelang kan. Boleh bawa pergi ke HQ, sangat bagus. Tempat kita banyak. Okey. Dah selesai langkah kedua tadi kan. Dah set up appointment, dah message dia. Okey, yang ketiga, membentangkan perancangan. Plan pemasaran kopi contohnya. Katakan kita pilih nak cerita kopi CO satu-satu. Kita belanja minum secawan kopi yang paling sedap di dunia. Cakap kat dia, Budin, aku nak belanja kau minum secawan kopi yang paling sedap di dunia. Yang paling hebat di dunia. Dia terkejut, saya pula paling hebat. Kau minum dulu. Lepas tu bila dia minum, baru perkenalkan keistimewaan kopi Lindsay. Ni kita ada nota lah. Ada nota tentang plan satu ni boleh guide kita untuk cerita. Cerita tentang plan pemasaran kopi secara ringkas. Cerita tentang pasaran kopi besar, promosi mudah kan. Sebab kebanyakan orang minum kopi, senang nak cerita kan. Kemudian peluang perniagaan pun mudah, tak berisiko, mudah dapat keuntungan. Dan kita bekerja bersama-sama untuk merealisasikan impian. Kita bantu kawan kita berjaya, dalam yang sama kita pun berjaya. Itu saya idea dia. Okay, kita mungkin boleh bawa plan kopi satu-satu ni, tunjuk kat dia. Kalau dalam pamphlet ni tercerita dalam kotak ni, strategi pemasaran. Pertama, ajak kawan atau kenalan minum kopi CO. Kedua, ajar cara yang betul untuk buat kopi CO. Sini kan. Ajar cara yang betul untuk buat kopi CO, bagi dia rasa kopi CO. Tunjukkan dia, aku ajar kau cara buat kopi. Tunjukkan dia satu persatu step. Kemudian cerita pasal kopi CO, sejarah kopi CO. Macam mana nak cerita sejarah kopi ni? Senangnya dekat belakang pamphlet ni dari cerita tentang sejarah kopi CO. Bermula tahun 1998, Cik Tereshima, kemalangan lumpur, cerita sekian-sekian. Dah selepas 3 bulan, last sekali boleh jalan semula. Ceritalah step by step. Baru nampak, hebat kopi CO ni. Terinspirasi daripada Cik Tereshima. Kemudian apa lagi? Cerita plan satu kopi CO. Dah cerita macam mana asal-usul kopi, dah cerita pasal kopi. Kopi kita ada Yongkin, ada biji kopi yang premium, ada guna krema rendah lemak bila kelapa. Dah cerita tentang, lepas tu cerita tentang plan ni. Plan satu-satu ni apa dia kat dia cakap. Plan satu-satu ni ialah satu kotak kopi setiap bulan, satu alih baru setiap bulan dan selama satu tahun. Contoh kat dia, macam mana kita akan mendapat pendapatan, ceritalah plan kopi kat dia. Cerita tentang bisnes, cara nak dapatkan pendapatan, ada 4 cara, cerita secara ringkas kat dia. Cerita apa kelebihan bisnes kita, income ni macam mana, bersifat leverage. Kalau keadaan sekarang ni, income kita kalau tak buat bisnes macam mana, adakah statik ke, menurun ke, tengok bergantung pada pekerjaan dia. Macam mana. Okey, baik. Itu tentang yang ketiga tadi, tentang kita propose kat dia plan. Kalau nak guna plan kopi, Dr. Berry, Green Zee. Okey, baik. Kemudian dan yang keempat, baru kita dapat kesimpulan. Adakah kita dapat membawa dia untuk menjadi ahli, isi borang jadi ahli, beri maklumat ataupun tidak. Baik. Kalau kita berjaya membawa dia untuk jadi ahli, maka kita buat tindakan susulan, membimbing dia, membantu dia untuk mengembangkan perniagaan. Contohnya kita buat parti kopi di rumah dia ke, di tempat-tempat yang dia rasa boleh kumpul kawan-kawan dia untuk buat parti kopi. Kemudian menjelaskan strategi prinsip penjumpaan 2 kali. Kemudian mengaturkan tugas dan rancangan pembelajaran. Cuba cerita kat dia, kita ada kelas setiap minggu online macam mana, kita training hari Selasa dekat HQ. Lepas tu perkenalkan sistem e-learning.
Lepas tu perkenalkan semua maklumat berkaitan Shangho. Kita ada Facebook, kita ada website, ya. Okey, kemudian bawa mereka menyertai aktiviti sistem, membimbing mereka menjadi sistem. Kalau kat Shangho ada buat, ikut bawa dan ikut program-program yang Shangho buat. Itu caranya. Ya. Kalau orang dah dapat, jangan kita bila daftar jadi ahli, kita biarkan saja. Okey dah cukup jadi. Tidak. Sebab kita bukan sekadar nak pastikan dia rekrut jadi ahli, tapi ada lagi proses selepas ini yang perlu kita buat untuk mengembangkan bisnes kita. Apa dia? Nanti kita tengok. Okey, baik. Okey, perkara yang penting ialah yang perlu kita tahu untuk kita buat bisnes lah, yang kita kena mahirkan ialah tentang kita kena tahu tentang prinsip asas 3,200 mata. Penting bahawa bila kita buat mencari downline satu demi satu, sampai bila, sampai takat mana nak cari downline ni untuk pastikan bisnes kita ni kukuh. Pertama, kita kena keep going untuk teruskan proses mendekati prospek one to one ni sampai kita boleh mencari antara 15 hingga 20 orang yang nak guna produk Shangho secara konsisten. Kalau ada daftar 15 tapi 5 orang tu tak aktif, tak guna, maka belum cukup lagi. Cari lagi sampai dapat orang yang betul-betul boleh komit setiap bulan, beli kopi, beli strawberry, dan dalam 15 tu mungkin akan timbul lah 3 orang atau 5 orang leader. Sebab kita nak daripada 15 ni, kita nak cukupkan kita punya grup tu 3,200 mata. Kalau berharap kita seorang saja, contohnya memang kita ni beli produk banyak. Kita beli YKS, YKK kan. Memang kita seorang saja dah lebih 3,200. Kita belum selamat lagi untuk, kita belum boleh lagi kita katakan kita jalankan bisnes. Sebab apa? Bila kita buat macam tu, kita takkan dapat profit, kita tak dapat bonus yang mampu untuk kita beli balik produk. Takkan mampu sebab itu bukan konsep dia. Bila sebut konsep bisnes, dia networking jaringan, kita bina jaringan. Nak tak nak, kita kena bina jaringan antara 15 hingga 20 orang dan kita dapat kumpulkan grup kita yang punya point 3,200 mata. Maknanya setiap orang dalam grup tu mesti ada beli produk. Ni kita tengok pada slot asas 3,200. Ya. Okey, baik. Dan dalam 15-20 orang ni mesti ada leader. Berapa orang leader nak kita nak? Sekurang-kurangnya 3 atau 5 orang. Lebih tak apa, tak ada masalah. Tapi pastikan kita cuba kena pastilah. Kena pasti tengok siapa yang kita nampak berpotensi. Kadang ada orang yang dah faham, nampak get the idea. Bila kita jumpa, kita bentangkan plan satu-satu ni, dia pun berjaya cari ahli lagi. Kan? Dia cari kadang seorang, dua orang. Ini orang berpotensi. Bila kita nampak ada downline kita yang dah mula gerak, kan? Maka kita terus tangkap dia dan bimbing dia. Okay, langkah 1, 2, 3 ni, cari 15 atau 20 orang, point 3,000 mata, leader 3-5 orang ni, dia mesti balance. Dia mesti balance, seimbang. Maknanya apa? Dia tak boleh ahli sikit, tak cukup 15 tapi leader ada. Ataupun ahli banyak tapi tak ada orang beli pun. Tak boleh pun. Dia mesti pastikan begitu. Kalau ahli banyak tapi PV kurang, maknanya ahli-ahli ini kurang maklumat ataupun pengetahuan tentang produk dan kesihatan. Begitu, ya. Okey, kalau kurang leader, kurang ahli, tadi ahli banyak, PV kurang sebab tak ada info tentang produk. Yang ni pula ahli kurang. Maka bila ahli kurang, kena banyak aktiviti. Banyak aktiviti. Ya. Okey. Dan kita proses ini dia berterusan. Sampailah kita di Gold Diamond sekalipun. Bukan setakat sampai BM dah berhenti, tidak. Sampai BM berteruskan, sampai di Gold Diamond pun teruskan. Sebab kita nak kukuhkan kedudukan kita. Sebab kita tak nak bila kita jadi vice manager, sekali je lepas tu esok bulan depan income kita turun. Tidak. Kita kena sentiasa bantu dari semasa ke semasa, monitor ahli kita supaya dia orang pun berjaya macam kita, dia orang pun dapat kesihatan macam kita, dapat masa dan wang pendapatan macam kita. Sentiasa bantu sebab itu misi kita bila kita buat bisnes Shangho. Okey. Dan ajar juga macam mana cara nak kira. Nak kira bonus dalam bisnes Shangho. Kita kena belajar ni. Nak belajar ni sebenarnya tak lain tak bukan kena berlutut, kena bertemu semuka dengan upline. Belajar dengan pemimpin kita yang main dalam sistem. Kena pergi menghadap, jumpa. Lukis dalam kertas A4 ni, buat bulatan ni. Buat bulatan, kita di mana, berapa downline kita, berapa nama, siapa. Supaya kita boleh tahu, boleh tengok keadaan network kita ni
okey ke tak okey. Contohnya begini ya. Okey. Contoh kalau kita buat plan kopi 111, kita nak income 12,280. Ini terlebih kosong. Maka cuba kita buat bulatan ni. Listkan prospek kita. Buat bulatan ni, bubuh nama tu. Kan? Kita akan nampak, oh kita buat ada 3 lagi tak cukup. Ataupun tengok, oh kena cari lagi. Kita dah nampak apa yang kurang dalam line kita ni. Sebab kalau tak buat macam tu, kita main rasa-rasa. Jadi dia sekadar akan plan tu akan diawang kan, tiup angin hilang. Bila kita put on paper, dia akan nampak kita ada effort betul-betul nak laksanakan plan kita ni. Ha. Sebab tu kalau kita ada buku, kita guna buku. Kalau tak ada buku, kita buat kata A4 pun jadi. Dan kita buat dalam file. Inilah file kerja kita, plan kita. Jadi macam mana nak share? So kita nak share, kita kena bawa set. Nak cerita pasal Green Z, bawa maklumat pasal Green Z, plan Green Z satu folder. Nak cerita pasal kopi, bawa maklumat kopi dan satu folder. Jadi kita tahulah cerita kat kita ada bahan nak berapa nak share dan kita boleh kongsikan buat aktiviti, ya. Okey, perkara ni kita kena buat hari-hari sebenarnya. Hari-hari. Tak banyak sikit pun tak apa, dapat satu nama dan kita monitor hari-hari downline kita. Sebab kalau kita tak buat hari-hari, kita bimbang kita akan lost track, kita akan tinggal sehari boleh jadi tinggal 2 hari. Buat aja hari-hari, kita monitor dengan cara bagaimana kita mungkin boleh WhatsApp dia, ya, ataupun kalau dia sekitar dekat dengan tempat kerja kita, jumpa dia. Dan kita explain lah setiap orang, pastikan dia faham betul-betul tentang plan Green Z satu-satu dan dia pun boleh buat macam kita. Kan, sebab kalau plan kopi, plan Green Z, kita cari online dan bulan berikutnya dalam kita pun akan buat macam kita sampai begitu seterusnya dan kita kena monitor semua ni. Ya, betul. Yang keempat ni lah kita fokus membimbing yang direct untuk form 13 line. Kalau ada 13 line direct bawah kita kan, setiap 13 tu kita kena fokus supaya dia orang boleh buat 13 line macam kita buat. Sebab tu monitor ni sangat-sangat penting dan kita bantu. Bukan kita sekadar tanya, tapi kita bantu dia apa yang kita boleh tolong, tanya dia okey ke tidak, apa yang saya boleh tolong, ada masalah macam mana, kan? Bantu dia, bantu dia. Macam mana kita rasa kita ingin dibantu, macam itulah downline kita perlukan bantuan, ya. Okey. Kalau yang belum berjaya, belum menjadi daftar jadi ahli, jangan kita tinggal begitu sahaja. Sebab barangkali kalau kita tinggalkan begitu, dia kalau jumpa orang lain, jadi pula ahli dengan orang lain. Jadi kalau kita jangan tinggalkan, jangan putuskan, sebab kita ni buat bisnes Showhome ni benda yang baik. Kita nak ajak orang jaga kesihatan. Kalau kita buat, kita tinggalkan begitu, maknanya kita tak ikhlas. Tidak ikhlas dalam menjaga silaturahim. Kalau dia jadi dengan ahli-ahli orang lain pun, itu bukan rezeki kita lah. Tapi yang penting sebenarnya lah, kita sampaikan ilmu yang betul tentang kesihatan, untuk berjaya dalam perniagaan, untuk dapat pendapatan, wang, masa dan kesihatan. Maka kita masih letakkan optimis bahawa tidak hari ini, tidak esok akan datang, mungkin dia akan datang balik pada kita untuk jadi ahli. So, kekalkan hubungan yang baik, menunggu peluang yang sesuai untuk melakukan penajaan. Contohnya apa yang kita buat, kalau dia tak jadi ahli kan, tak nak lagi dia merefuse kan. Saya pun ada juga begitu. Dia tak ada ahli pun, tapi nak guna produk je dia kata. Maka, apa yang kita boleh buat, pertama, teruskan berkongsi maklumat tentang kesihatan, tentang maklumat produk, poster-poster kan, tentang testimoni ataupun topik-topik berkaitan dengan perniagaan. Kemudian hantarkan, boleh juga kita buat hantarkan kita punya status di media sosial tentang kita tengah minum kopi CEO ke, tengah menikmati hidangan yang dibuat gunakan seasoning Showhome ke, tengah pergi melancong trip Showhome bagi ke, tengah duduk dengar seminar, meeting ke. Share ni share, selalu orang buat share ni kan. Bestnya dapat join meeting hari ni contohnya kan. Supaya orang nampak, wah, seronok lah buat bisnes Showhome ni. Gitu. Kemudian menjemput prospek kita melawat kilang ataupun melawat HQ. Jomlah datang HQ, tengok HQ kita macam mana. Cantiknya, hebatnya, besarnya, selesanya. Kalau kebetulan tahun tu ada buat lawatan ke kilang, jom kita pergi tengok kilang Showhome, ladang Linzi dekat Taiwan. Ajak dia. Sebab ada orang jenis gitu kadang-kadang dia tak suka, dia tak nak cakap-cakap pumpang-pumpang, nak tengok depan mata. So kita bawa. Boleh membuka mindanya. Okey.
Jemput juga subjek, jemput prospek kita, join aktiviti seperti parti kopi, kelas, seminar, training, aktiviti yang kita buat bersama bersama ahli-ahli syarah yang lain kan. Okey. Kemudian yang seterusnya yang terakhir boleh mencuba produk-produk lain. Katakan dia tak suka kopi, kita boleh bagi dia teh, ubat gigi. Ataupun dia ada masalah kesihatan lain seperti masalah kulit muka ke pencuci muka, boleh sajakan dia guna pencuci muka. Masalah shampoo ke sebagainya banyak. Jadi kita boleh bagi alternatif. Atau pencuci pakaian ke, APC ke pun boleh bagi. Asalkan kita sentiasa saja memperkenalkan apa yang Syah boleh tawarkan kepada orang ramai. Okey. Macam mana kita nak meningkatkan hubungan peribadi, nak meningkatkan hubungan dengan orang, nak bersembang. Baik, kenapa kita kena sembang ataupun bahasa Inggeris disebut make rapport, kena buat rapport. Pertama, dengan kita bersembang, kita boleh memahami orang lain. Sebab ada orang, macam saya juga, saya dulu memang jenis tak suka cakap banyak dengan orang. Ada orang panggil introvert gitu kan. Tak suka sembang lah, senyap, dia tak suka cakap banyak. Macam kontra daripada Abang Harun kan. Contoh gitu. Jadi kena bersembang. Bila buat business Shonho ni, kita belajar satu perkara, bersembang. Supaya kita dapat memahami prospek kita, boleh meningkatkan persahabatan, lebih mengenali. Dan bila kita bersembang ni sebenarnya dia membina kepercayaan. Hatta dengan orang yang kenal ke tak kenal ke, kenal sejuk ke, orang asing ke, semua macam tu. Okey. Yang keseluruhannya meneliti kesukaran dalam pekerjaan atau perniagaan. Bila kita bersembang, kita akan dapat kenali apa pekerjaan dia. Dia berniaga ke, jaga semak ke, buka bengkel ke, macam mana? Okey ke tak okey bisnes dia, okey ke tak okey kerja dia. Dia bukan bergosip, bukan masuk campur sangat. Saya macam gitu je, tapi dapatlah sikit-sikit info. Jangan nampak kita macam terlalu kepoh sangat. Dia sederhana. Dia memahami status kesihatan dia. Bila kita berkenalan dengan dia, kita pun nampak, dia akan ceritalah. Kita dah tu dah makan ubat, kena makan ubat darah tinggi, kolesterol. Dia start buka cerita. Esok nak kena pergi dialisis pula lah. Dia pun start buka cerita. Dia akan mengeluh kalau dia kesihatan tak baik. Ataupun dia akan berkongsi cerita dengan kita, ada ahli keluarga dia ada masalah kesihatan. Ataupun saudara mara dia masalah kesihatan. Ataupun bila kita sembang dengan dia, dia akan cerita tentang teringin lah nak ada rumah sendiri. Atau teringin nak pergi berjalan. Kita nampak dia ada impian. Bila kita berkenal dengan dia, di situ nampak ruang-ruang yang kita boleh masuk memperkenalkan bisnes kita. Okey. Ada kata inspirasi di atas tu daripada Mr. Koo. Dia kata, menjadi orang yang baik, baru boleh membuat perkara yang baik. Bila kita menjadi orang yang baik, kita boleh buat perkara yang baik. Niat kita buat bisnes ni, kita nak jadi orang yang baik. Dan kita akan boleh buat perkara yang baik, sampaikan yang baik pada orang lain. Okey, jadi apa isi kandungan sembang kita? Jadi Mr. Koo, dia buat dia ajar dan sistem, 3 topik ni kita boleh sembang. Key dia, FOI, F-O-I. F, family, keluarga, sembang tentang keluarga. O, occupation, tentang kerja. I, interest, minat. Jadi 3 topik ni memang mudahlah untuk kita masuk dengan orang. Cerita tentang keluarga, tentang kerja, tentang minat dia ke, kan? Mungkin dia minat bola ke, minat mancing, minat berkebun. Cerita tentang kerja dia. Wah, mungkin dia pengacara berita sukan ke. Wah, best lah. Okay. Ataupun dia ada keluarga yang besar ke sebagainya. Apa pun kita nampak, kita boleh tanya. Ya. Okey, cuma dalam bersembang ni, antara yang kita kena jaga adalah pertama, jangan mengkritik, menyalahkan atau mengeluh. Di pihak kita lah, di pihak kita. Ya. Di pihak dia tak apa, terpulang. Di pihak kita ni yang kita kena jaga. Yang kedua, memberikan perhargaan yang ikhlas dan berterima kasih. Terima kasihlah sudi datang luangkan masa bersama saya kan. Terima kasihlah datang susah je datang petang ni tak sembang kan. Terima kasih kat dia, terima kasih banyaklah. Kemudian mencetuskan kehendak orang lain. Macam mana caranya tengok lepas ni. Kemudian yang keempat, mengambil berat terhadap orang lain yang ikhlas. Dia ni kita kena ambil berat terhadap prospek kita ataupun subjek kita dengan ikhlas. Tengok dia okey tak ni? Nampak dia stres ke? Tolong dia angkat barang ke? Dan sebagainya lah. Ambil berat. Kemudian yang kelima, selalu senyum. Nak tak nak, bila kita jumpa dengan orang, kena selalu senyum. Walaupun kadang-kadang kita mungkin ada masalah, tapi bila kita jumpa dengan orang, senyumlah. Mungkin itu sedekah kita pada dia, yang menjadi berkat pada kita, dia pun suka, dia pun rasa selesa dengan kita. Yang keenam, mengingati nama orang lain.
Ni agak mencabar sikit. Kadang lupa nama. Kalau boleh, jangan lupa nama orang lah. Jumpa orang ni, oh, Fahmi ya? Kan, Faiz. Oh, Faiz. Oh, Fahmi. Satu kau nama kan. Okey. Ya. Uh, kena selalu kontak dia, save nama dia kan. Jangan supaya kita tak lupa kan. Kalau boleh ingat nama lah. Elakkan daripada tak ingat nama. Yang ketujuh, mendengar. Menggalakkan orang lain untuk bercerita lanjut tentang diri. Bila kita bersembang ni, jangan kita terlebih cerita pula. Sampai kan orang lain pun dengar dia kita cerita. Dia tak sempat cerita pasal diri dia. Bila orang lain dah start, bila suspek pula, subjek kita, prospek kita, dia bercakap, bercerita, kita dengar. Kita kena mendengar. Menggalakkan dia bercerita, biar cerita. Kadang ada tu suka cerita dia, tak tanya kita pun. Tak apa, cerita je, biar je. Kita nak kutip info ni, nak sedut info, nak mengenali dia. Ya. Yang ke-8, membincangkan topik orang lain minati. Bila kita bincang tentang minat, tentang kerja, tentang keluarga, jangan sebut cerita tentang kita punya. Kena topik yang dia punya, prospek punya. Kau nak mancing ya? Saya minat kebun. Kebun yang best lah cerita. Saya tanam ni. Tak, tak. Jangan cerita pasal kita. Saya suka kumpul kereta mainan. Jangan cerita pasal kita. Cerita pasal dia. Suka mancing. Oh, mancing kat mana? Tanya dia. Tanya dia pasal dia. Nampak kita minat nak dengar tentang apa yang dia, hobi dia, minat dia. Dan yang ke-9, dengan ikhlas membuatkan orang lain merasakan bahawa dia ni penting. Kita kena belajar. Bila kita sembang, berada dengan dia, gaya kita ni soalan masakan dia ni penting. Fokus kita kat dia, cara kita berinteraksi dengan dia, menyahut cerita ni, dia rasa macam kita ni minat dengan dia. Begitu. Rasa dia ni penting, ya. Okey. Apa contoh-contoh cara isi perbualan? Nampak. Langkah-langkah nak berbual pun ada skripnya yang kita boleh ambil idea lah. Okey. Kita ni dah sejak lama belajar dulu, lama tak jumpa. Kan? Nampak awak sibuk sekarang ni, awak sibuk dengan apa ni? Tengah sibuk gapo lah ni? Sibuk gapo lah ni? Nampak idea. Patut hujan lah ni, lebat sungguh lah kan. Bahaya sungguh bawa motor ni hujan ni. Mula kita naik apa? Contoh gitu. Tak naik apa? Kereta ke? Contoh gitu kan. Motor je lah, motor jangan bahaya ni. Nak balik macam mana ni? Saya hantar dululah. Contoh ambil berat pasal dia. Contoh begitu ya. Kemudian, ya, Alhamdulillah COVID dah habis, cerita pasal COVID pula ke kan. Situasi yang boleh menarik dia. COVID ni macam mana? Kerja ke duduk rumah ke macam mana? Kerja di rumah lah, sembang macam tu. Kemudian apa lagi? Bila katakan dia bawa anak-anak dia. Oh, bagusnya lah dia ni duduk senyap molek, tak buat. Okay, puji kan. Lepas tu kemudian, ya Allah, sekarang ni barang mahal ya. Buka cerita gitu kan. Macam mana lah kalau orang yang tak ada gaji pasif ni. Buka point. Mak saya suka sangat lah makan kuih apa? Kuih si muka. Tapi macam manis gitulah, payah nak jaga. Contoh gitu kan. Tapi sebaiklah bagi makan Inzi boleh kontrol macam manis dia. Gitu contohnya gitu. Golongan muda sekarang banyak mikiran sendiri pekerjaan. Sekarang banyak orang menganggur macam ni nak cari kerja ni kan. Risau pula lah anak kita. So, contoh gitu. Contoh point lah kan. Tapi yang cerita pasal kita hati, cerita ni macam kita rasa dengan kita buat bisnes Shangho ni membantu masalah kita ni. Alhamdulillah lah saya buat Shangho ni. Mudah-mudahan saya tak ada. So anak saya boleh sambung bisnes Shangho ni. Ya ke? Boleh sambung? Ya. Macam tu. Itu antara point lah. Okay, baik. Jadi, bila kita sepanjang kita bina, cari prospek, list nama, jumpa, so kita nampak ada yang berpotensi. Kan? So kita cakap, siapa yang nak income 96,000 sebulan kalau buat plan Green Z, ataupun nak income 12,000 sebulan, lepas 4 bulan kerja sampai penat-penat, kerja keras, lepas tu bertambah income, lepas tu bulan kelima keempat akan naik, maka hubungi saya. Mari kita bincang, cerita pasal plan ni, macam mana plan ni boleh bagi kita income banyak tu. Tak perlu, tak ada modal pun tak apa. Yang penting nak usaha, nak ikut cara yang company Shangho dah tunjuk kat kita. Tapi syaratnya ialah apa dia? Syaratnya nak income macam tu, pertama ni kena cukupkan ilmu. Kena ada tahu tentang syarikat. Kan? Biar orang tanya tentang syarikat, tahu syarikat ni kat mana, apa dia punya fasiliti dia, kepakaran dia. Tahu tentang produk, cari ilmu tentang produk, Lindsay. Ilmu tentang marketing plan, macam mana pemasaran Shangho. Dan sistem pendidikan Shangho macam mana, training, seminarnya, meetingnya. Okay, baik. Yang kedua ialah, bila kita bagi
prospek minum kopi kan, kita gunakan kopi sebagai pembuka bicara kita bila kita buat appointment. Mungkin ada di kalangan prospek kita dia akan dapat tanda-tanda yang baik, positif, seperti daripada dia tak boleh tidur, senang nak tidur, daripada tak selera makan, senang makan, daripada susah nak buang besar, dah lawas, daripada tak aktif, rasa cergas, tak mengantuk, ada banyak simptom-simptom yang positif. Tapi akan ada juga sampai masa orang tu akan akan ada mengalami melalui krisis penyembuhan. Tiba-tiba jadi daripada tak dia kurang mengantuk, sangat mengantuk, dia tak berselera, susah nak tidur, sakit-sakit kepala, sembelit, ciri-birit dan sebagainya. Maka ini kita boleh katakan krisis penyembuhan yang bersifat sementara. Bermaksud mungkin dengan kopi ini mengungkai, mencungkil ada masalah kesihatan yang tersembunyi di tubuh badan dia. Maka kita boleh saja ke dia. Maknanya tubuh badan saudara ni, tuan ni ada sesuatu yang tersembunyilah yang tak kena. Perlu kepada linzi. Sebab kalau tak minum kopi, mungkin tak tahu apa masalah kita. Mungkin kita rasa kita sihat. Tiba-tiba datang penyakit. Jadi mungkin saya sarankan kita ambil linzi kan, linzi untuk mengatasi masalah ni kan. Nak cuba linzi ke? Makan 4 biji sehari. Contoh begitu. Ya. Kita kena prepare. Jangan kita takut. Kita pun kena tahu bahawa bukan semuanya manis-manis bila kita beri kopi ni akan ada positif. Kadang-kadang akan ada reaksi yang seperti namanya krisis penyembuhan yang kita kena bersiap sedia dengan ilmu. Okey. Jadi bila kita belajar tentang kesihatan, tentang produk, tentang syarikat, kita duplikasikan ilmu kita ni kepada downline kita yang nak buat bisnes kan. Aplikasikan, ajar perkara yang sama. Seperti mana upline kita ajar kita buat bisnes, seperti itu kita ajar pada downline kita pula. Itu namanya proses rekrut. Rekrut di mana dalam proses rekrut ni kita ada sell, menjual, dan kalau dia ahli, kita akan sponsor taja sebagai ahli. Dan bila dia ada ahli ni, kita kena retain pula dia. Retain pula downline kita ahli ni dengan servis yang baik. Sebab sebenarnya dalam bisnes Shongho ni ada 2 R. Satu recruit, satu retain. Recruit ni sebenarnya 30% daripada bisnes, daripada proses perniagaan ni. Sebagian besarnya 70% yang retain. Sebab retain ni lama. Retain ni daripada kita belum jadi VM contohnya sampai nak di Gold Diamond pun kita akan retain servicing mereka ni. Supaya mereka pun kalau belum jadi leader, jadi leader. Yang dah jadi leader pun akan jadi Gold Diamond juga. Begitu. Sampai yang mana line yang dekat dengan kita ni, direct kita ni semua je boleh mahir dah. Boleh mahir, arif, pandai untuk menjaga kesihatan. Pandai untuk menggunakan produk. Begitu. Berterusan. Itu besar. Kalau rekrut ni, dia sekejap aja rekrut. Sampai daripada belum jadi ahli ke jadi ahli. Daripada sebelum jadi ahli kepada jadi ahli. Yang lama tu ialah nak mengekalkan ahli ni. Sampai dia sustain guna. Jadi itu nama 3S tadi. Kita sell dalam bisnes ni, kena buat 3 perkara ni. Sell and sponsor. Kalau boleh sell tu boleh upgrade dia sponsor. Dan bila sponsor dia kena servis dia. Servis ni kena contact dia, kena tanya khabar, sampai ke ilmu, ajak dia beraktiviti, monitor perkembangan dia. Dan semua perkara ni, rekrut dengan retain ni, kalau nak buat, dia mesti one to one. Kalau general ni, dia kurang berkesan. Contohnya ada grup WhatsApp. Grup WhatsApp, Telegram. Kita blast begitu saja. Sebenarnya belum tentu lagi berkesan. Sebab kadang-kadang ada yang tak baca pun. Kalau boleh kita target one by one. Kalau ada 30 mungkin sehari tak boleh 30. Ini kita monitor siapa 5 orang dulu. Ambil nama 5 orang. Catat. Hari ini kita monitor nama 5 orang. Kita monitor Riza, Ros, Remy, sebagainya. Aminah ke Ali. Okay. Esok Abu, Gopal, ya, sebagainya. Okay, gitu ya. Supaya kita terancang, tersusun. Mesti buat one to one begitu. Dan ataupun kalau tak one to one, kita buat home meeting. Boleh tak kita buat session kat rumah ke, nak ajar tentang macam mana nak cerita plan satu kopi, plan green tea. Itu cara kita nak buat aktiviti lah supaya dia dapat belajar satu dan kita dapat tiru cara kita untuk dibina network dia. Baik, 3 perkara penting dalam retain untuk mengekalkan downline kita ni. Pertama, educate. Kita bagi product knowledge kat dia. Bagi yang knowledge tentang kesihatan juga, tentang penyakit.
supaya dia ada kesedaran keperluan untuk menjaga kesihatan, kepentingan menggunakan produk. Educate dia dalam bentuk mesej ke, dalam bentuk gambar ke, ataupun jumpa ke, perjumpaan buat home meeting ke. Yang kedua, appreciate. Bila dia respon kita, kita puji dia. Kalau dia berpandangan negatif ke, saya tak suka kopi ke, tak apa. Kan? Boleh guna teh, kan? Tak apa, biasa kena sabar. Kan? Dia ataupun dia mungkin ada kalangan tu yang yang agak hard sikit ke, okay. Tapi hormati dia dan cuba raikan dia lah. Okay. Yang ketiga, bonding. Kena jaga bonding downline dengan downline ukhuwah. Nah, mungkin adik-adik bila kita dah lama so kan dah berkembang network kita ni kan, kita kena jaga hubungan dengan ramai ni. Mungkin ada yang akan terasa hati dengan cara kita. Mungkin kita agak disiplin, agak berdisiplin. Kadang nasihat kita mungkin agak sentap ke. Tapi kita build balik, bonding balik kan. Tunjukkan balik sebenarnya kita buat macam tu nak bantu dia, kita sayang dia, nak kita lebih serius dan lebih berdisiplin sebagainya. Okey. Bila kita buat macam ni berterusan berpandukan asas 3,200 tadi kan, dia punya core dia kan, dia punya trust dia sampai cukup 15 orang, 20 orang. Maka bila network kita stabil, kita akan dapat masa, wang dan kesihatan. Dan masa yang sama, bila stabil network kita tu, bukan sekadar kita dapat masa, wang, kesihatan, bahkan kita tawarkan pada orang lain untuk lebih sihat, ada masa bersama keluarga, masa untuk diri sendiri dan keuangan yang kukuh. Sebab tu dalam Chuang Hu, yang semua orang tahu, definisi kejayaan yang sebenarnya ialah seseorang itu betul-betul berjaya harus memiliki wang, masa dan kesihatan. Ini sesuatu yang direct je Chuang Hu sebut. Apa bisnes Chuang Hu offer kat kita? Katanya, apa yang Chuang Hu boleh bagi kat saya? Kalau tanya kan, apa yang Chuang Hu boleh bagi kat saya? Kalau kamu betul-betul buat bisnes Chuang Hu boleh bagi wang, masa, pendapatan yang hebat, masa yang fleksibel untuk kamu bersama keluarga, diri sendiri dan kesihatan yang baik. Cuba sebut bisnes apa yang boleh bagi tiga-tiga ni serentak. Ada bisnes boleh bagi wang tapi betul bagi masa dan kesihatan. Sebab kena berpulung-pulung sampai tak ada masa untuk oleh keluarga, untuk diri sendiri. Ada bisnes mungkin masa banyak tapi wang tak ada, pendapatan tak ada, kesihatan tak ada. Juga itu. Tapi kalau kita perasan sebenarnya, bila kita buat bisnes Chuang Hu, kita bukan hanya dapat wang, masa dan kesihatan. Bahkan lebih lagi. Tahu tak apa dia? Bila kita buat Chuang Hu ni, Chuang Hu menawarkan kita untuk menjadi orang yang lebih baik. Kalau kita tak perasan lah, kalau kita tak sedar kan. Bila kita berkembang, kita belajar sesuatu, jadi pemimpin, kita tak langsung kita akan belajar jadi orang yang lebih sabar. Lebih sabar berhadapan kerana prospek pelbagai, kerana downline pelbagai, lebih menghargai, menjadi orang yang lebih menghormati orang lain, menjadi orang yang lebih menjaga ukhuwah. Kita pula tambah pula kita menjadi orang yang membantu orang lain untuk berjaya. Bukan sekadar orang yang kita kenal, tapi orang yang kita tak kenal sekalipun, tak pernah jumpa sekalipun, kita bimbing dia sampai berjaya. Tak semena-mena kan, tak kenal kan. Kita bimbing juga dia jadi berjaya. Untuk sama-sama dapat wang, masa dan kesihatan. Secara tak langsung sebenarnya, kita bantu orang lain untuk menjadi orang yang manusia yang lebih baik. Kita bantu orang lain untuk menjadi manusia yang lebih baik. Bukan kita saja, orang lain pun menjadi manusia yang lebih baik. Inilah istimewanya bisnes Chuang Hu yang rasanya susah dapat pada tempat lain. Sistem ni yang sangat baik, tidak membenarkan kita buat penindasan pada orang lain. Hebat tak? Siapa tak nak buat bisnes Chuang Hu? Siapa yang jumpa tahu kelebihan apa yang bisnes Chuang Hu tawarkan, mesti nak buat. Tapi nak tahu ni kita kena cerita betul-betul. Sampaikan kat dia bagaimana hebatnya bisnes Chuang Hu ni. Okey. Jadi Chuang Hu ni dah sebut dah. Apa kelebihan kalau kita buat bisnes Chuang Hu? Pertamanya, tak perlu melabur. Kita tak perlu letak 1,000 macam Ponzi scheme. Esok dapat 3,000, tak ada. Tak perlu melabur pun. Dia bukan investment. Ya, tak perlu ada modal yang keluarkan, simpan stok tak perlu. Yang kedua pun terkait juga, tidak perlu menyimpan stok. Tak perlulah, tak wajib pun untuk kita cari duit simpan stok kat rumah, tak perlu pun. Bahkan kita boleh HQ boleh hantar terus, kita order melalui upline kita, so
Kurier hantar kepada, minta kurierkan ke alamat downline, ataupun kita order sendiri melalui portal. Begitu je, tak perlu kita simpan stok lah. Jadi macam agak meremekkan. Setengah orang cukup bimbang bila buat bisnes ni simpan stok sebab dia tak ada modal. Tak ada modal. Okey. Dan dalam masa yang sama, yang ketiga, Syahul offer apa? Kelebihan bisnes dia, membantu diri sendiri dan orang lain. Nah, kita nak berjaya Syahul sebenarnya, tuan-tuan nak tahu, kita tak akan berjaya duduk di atas kalau kita tak bantu orang lain. Percayalah. Ya? Katakan walaupun orang tu mampu untuk beli sendiri dalam jumlah kuantiti yang banyak, tetapi dia tetap tidak akan namanya bisnes dalam Syahul ni sebab dia tak bantu orang lain dan dia tak akan dapat rasa nikmat pendapatan sebab dia hanya seorang diri. Sebab tu untuk berjaya dapat pendapatan yang baik, sehingga kan kita mampu membeli produk dengan pendapatan kita sendiri, kita kena bantu orang lain. Ini yang Syahul punya kelebihan. Yang pun jangan bimbang. Buat bisnes Syahul ni bisnes yang baik. Yang menolong orang lain, yang membantu orang lain untuk berjaya. Kita nak berjaya, kita bantu orang yang berjaya. Dan yang keempat, peluang yang sama untuk semua orang. Jangan bimbang. Saya ni tak pandai, saya ni tak sekolah rendah aja. Jangan bimbang. Tuan-tuan boleh berjaya dengan syarat ada usaha nak belajar. Ada usaha nak timbul ilmu. Ada usaha untuk meningkatkan diri. Syahul ni open. Syahul open peluang untuk siapa belajar. Kita sediakan sistem pendidikan yang baik. Tinggalnya kita bawa diri kita, saya nak belajar, saya nak buat bisnes Syahul. Kita bukakan diri kita, pergi kelas, training, datang. Dapatkan skill tu, berlatih. Kan? Kalau tak berani bercakap, present, cuba belajar untuk present. Tak apa, it's okay. Start dengan present melalui di rumah ke, home meeting ke, di bilik training ke, kan. Lama akan present di online meeting, present di seminar hari Sabtu sebagainya. Dan yang menarik ialah perkembangan yang tidak terhad di Syahul ni. Perkembangan macam mana tu? Perkembangan diri kita. Dulu mungkin orang ni, kita jenis orang yang introvert, tak suka bercakap. Tapi bila kita duduk dalam buat bisnes Syahul ni, dia mengubah karakter kita menjadi seorang pemimpin. Memimpin diri kita. Pemimpin dari keluarga kita yang ada credibility, yang ada perwatakan yang hebat. Dan tanpa masa yang sama, bukan karakter saja kita terbina, berkembang, bahkan orang lain bersama kita pun turut berkembang, mengubah diri ke arah lebih baik. Pendapatan pun bertambah. Dan kita tidak ada had. Tiada had nak pergi sejauh mana pun. Nak berkembang lagi lebih luas pun, kalau kita nak lagi boleh. Tidak ada terbatas. Tak ada lah. Kalau Syahul sebut sini 15 ke 20 orang kan. Kalau tuan-tuan nak buat lebih lagi pun 50 ke 100 macam plan, kalau tengok plan satu-satu, plan Greenzy, plan Dr. Berry, bahkan puluh ribu orang kan, puluh ribu orang yang menyertai di bawah kita, di bawah downline kepada downline kita, berkembang. Tidak ada had. Okey. Ni contoh one to one yang kita boleh buat kan. Sama ada kita message directly kepada beliau, tanya perkembangan, monitor setakat ni, bulan ni macam ni, apa yang kena buat untuk berikutnya. Ataupun kita kalau tak dapat message, mungkin aku tak baca, cuba kita call telefon kan, setengah orang begitu kan, telefon sembang, tanya apa khabar, macam mana cerita kat dia. Ataupun nak tunjukkan plan macam mana, cerita plan satu-satu, nak cerita plan Greenzy, nak present kat dia, mungkin boleh gunakan platform Zoom, Google Meet ke, one to one meeting dengan dia kan. Mungkin dia duduk Kelantan, duduk Perlis ke, duduk Sabah ke, nak pergi susah, jumpa macam tu. Nak online pun boleh. Ataupun duduk dekat-dekat di sekitar Lembah Kelang ni, boleh datang ke Syahul. Di Syahul ada bilik training, ada banyak meja-meja yang ada 5 kerusi setiap meja ni, yang boleh kita buat perbincangan. Datang untuk berlatih. Sebab tempat kita. Syahul ni, Smart HQ ni, tempat kita. Kita boleh datang gunakan. Sangat rugi kalau tak gunakan ya, sebab sangat selesa. Okey. Ni ada platform lain kita boleh gunakan untuk berinteraksi secara one to one. Kalau ramai-ramai tu mungkin tak ada masalah, tapi one to one ni lebih kita nampak fokus on dia. Lebih kita ambil berat dengan dia. Lebih kita menanamkan keyakinan untuk dia. Rasa diberi kepercayaan. Kita pun nak dipercayai dan maka kita pun beri kepercayaan kepada dia sebagaimana kita rasa nak. Itu pentingnya pendekatan one to one. Kalau boleh keluar fizikal jumpa dia pun available, jumpa. Lebih baik jumpa one to one, face to face. Kita boleh cerita secara langsung menggunakan kertas, nota sebagainya. Tapi kalau tak dapat jumpa, dia bukan penghalang sebab kita banyak platform lain. Ya.
Okey, baik. Take home message kita untuk malam ini yang pertama, langkah pertama untuk mendekati prospek, membuat senarai nama. Ya, buat senarai nama, kena pasti daripada siapa yang kita jumpa ni, kenalan jenis apa, buat senarai. Yang kedua, buat pelawaan, jemputan untuk set appointment nak jumpa. Yang ketiga, bila jumpa, nak jumpa tu buat apa? Bentangkan plan kat dia. Dia sharing pasal kopi, plan sesuatu. Dan kalau berjaya, positif, langkah keempat, ajak aja, jom dah daftar lah, apa lagi, tengah percuma sekarang tak kena bayar apa pun. Kan? Dapat harga kopi murah lagi. Contoh begitu. Kemudian yang kelima, buat follow up kat dia. Jangan tunggu kita pandai. Sebab pertama sambil kita buat ni, sambil tu kita belajar. Memang tergagap-gagap sikit. Rasa macam aduh apa. Dari situ kita akan baiki alamat, banyak alamat kita kan. Jadi kita baiki tak apa. Next prospect kita baiki lagi. Sambil kita melalui. Teruskan usaha sebab orang tidak akan jadi pakar tanpa melalui proses amatur. Tuan-tuan kena ingat, nak present seperti online meeting ni saya takut, tak yakin. Orang yang present kat depan ni pun dulu sama je. Terketar-ketar kaki macam ada 10 telefon dalam poket vibrate. Dia benda takut tu. Tapi lama-lama kurang daripada 10 telefon sampai 5 telefon sampai tak ada telefon. Tak rasa dah vibrate tu. Ya. Okey, baik. Jadi kata Mr. Ko, kejayaan Mr. Chong Ho ni 99% daripada mentality, ilmu, knowledge, sikap kita. Dan 1% adalah kemahiran. Yang penting 1% ni kemahiran. Kita ada mentality yang baik, ada knowledge, tapi kemahiran tak ada, tak praktikal, tak praktis. Maka tak berjaya lah. Kan? Orang tanya kita, berapa persen kamu rasa kamu boleh berjaya? 99%. Kenapa bukan 100%? Kamu hanya yakin 99%. Sebab tak ada 1%. Sebab tak ada 1%. Itu kemahiran, tak ada. Ada orang tu, saya yakin saya kemahiran, tapi tak ada ilmu mentality pula. Maka dia 1% je ada. Jadi kena pastikan kemahiran tu ada. Bila ada kemahiran, pula kita boleh mencapai kejayaan 100%. Ya, mentality dan kemahiran. Okey. Daripada itu, kita dapat gambaran bahawa kita boleh belajar untuk hari ini tentang langkah-langkah untuk kita mendekati prospek. Jadi bila dah ada prospek, dah jumpa, ya. Tersasu pula. Dah jumpa kan? Terlepas. Dah jumpa, mungkin dah banyak downline, kita kena manage pula. Kena uruskan downline kita ni, uruskan jadual kita. Mungkin akan datang boleh buat topik tentang SPA, Sales Presentation Association. Sales Presentation Association. Cara kita nak urus aktiviti kita mingguan. Hari ini ada buat aktiviti rangkaian ke, ada buat sponsor ke, ataupun ada buat jualan ke sebagainya, itu susun. Okey, dan kalau kita tengok dalam sistem pasport kejayaan ni, ada perkara-perkara yang boleh kita buat di masa lapang. Selain daripada tengok Facebook, tengok WhatsApp, tengok media sosial, antaranya waktu-waktu free kita boleh buat senarai nama, tambah nama, hantar mesej dekat orang yang ada senarai nama kita, set up appointment nak jumpa, boleh ajak mesej ke prospek dia datang taklimat ke, seminar ke, hantar gambar, buat panggilan susulan follow up, hubungi sahabat lama untuk mengeratkan hubungan. Masa-masa free muhasabah pula, tindakan kita betul ke, rancang balik, cari motivasi balik. Ini benda yang kita boleh buat yang boleh bantu kita mengisi masa lapang, membina bisnes kita lah. Dan ni antara perkara yang diterapkan dalam bisnes Shonghu. Ada 5 prinsip utama ni yang boleh baca, dan ada 7 rutin yang setiap hari yang kita kena buat yang boleh bantu kita untuk stay on good mood dalam kita buat bisnes, seperti baca buku, dengar tonton kursus, rakaman kursus, guna produk, buat sales, hadir buat meeting, datang kan, berhubung dengan upline, membentangkan plan. Ini antara yang baik, budaya kerja yang baik dalam Shonghu yang sangat membina karakter kita lah. Baik, alhamdulillah, sekadar ini saja daripada saya, perkenalan saya kepada tuan-tuan dan puan-puan. Mudah-mudahan saya sendiri dan tuan-tuan semua dapat ambil manfaat untuk kita praktikkan terus. Esok ke malam ni ke tu buat senarai tu. Cari kita effort tu buat senarai. Siapa yang nak jumpa besok lusa sebagainya. Plan. Itu cara kita nak buat bisnes, insyaAllah. Terima kasih atas perhatian anda. Semoga kita jumpa lagi masa akan datang. Saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.